Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Zero to Hero Inspirasi Diri. So, malam ni Kak Liza bersama salah seorang game hebat lagi. Semua yang Kak Liza jemput hebat lah. Macam tu senang cerita kan. Jadi orang kata yang best tu Kak Liza dengan game Minda ni kita orang sama tahun masuk. So, maksudnya kita orang dah 15 tahun. Okey, Assalamualaikum game Minda. Waalaikumsalam Kak Liza. Thank you for Ah, inviting. okay, alright. So maksudnya kami ni dah 15 tahun dalam principal ataupun dah banyak nama tukar tapi rebranding, tapi kami still setia dekat sini tau. Okay, so by the way Minda, Zero to Hero Inspirasi Diri ni adalah satu program yang Kak Liza buat untuk nak bagi tahu orang luar sana sesiapa saja boleh berubah kalau dia ambil tindakan dan mingle dengan orang yang betul. So, okay. Apa kata nak mulakan ni, Min share dulu. Who are you 15 years ago? Allahu Akbar. Sebenarnya kan bila ingat balik, nak kena ingat balik 15 tahun tu, lama kan? Dulu ni sebenarnya orang kampung je. Mana, Orang mana, mana? kampung. Pahang, Kuantan. Kita Oh, orang okay. Kuantan. Ah, Jadi datang KL ni memang semata niat nak kerja. Tak ada fikir lain. Niat satu, fikir nak kerja je. Umur masa tu Bukan nak berapa? cari kawan. Umur masa tu berapa tahun 2004. 2004 2000. maknanya 22 tahun nak masuk 23. Wow, muda Ah, remaja. Budak remaja kan. Tak kenal siapa-siapa. Tak ada saudara mara dekat KL ni. Datang Mm-mm, memang hijrah. Memang masa tu niat hijrah. Sebab mm-mm, dekat Kuantan masa tu keadaan mendesak sangatlah mendesak mm, sangat mm-mm, parents mm-mm. berpisah, Okay. Sorry to hear nak that. ubah nasib keluarga kan. Mm-mm, Jadi pindahlah, berhijrahlah, bawa satu beg je, beg balik kampung tu mm, dulu-dulu tu kan. mm-mm, Yang mm-mm, tu mm-mm, mm-mm, datang KL, mm-mm. niat memang nak kerja. Jadi tak sangka bila nak kerja tu, tiba-tiba bila dah kerja tu tak dapat gaji. Oh, Tak dibayar gaji. kerja apa tu? Ke- Nak tahu juga kan? kan Hebat tu sebenarnya kerja tak ada gaji. hebat sangat. Sebab kalau ikutkan sebenarnya dekat Kuantan tu masa tu gaji dah sedap dah tahun tu kalau dapat 2,000 lebih, 3,000 lebih, zaman tu kalau ikutkan dah hebat sangat. Ha. Tapi orang kata dekat KL ni lubuk duit. So kita ni Hmm. tamak. Hmm. Tamak kan. Nak lebih lagi sebab masa tu cita-cita besar nak bantu keluarga, nak ubah nasib Hmm. keluarga kan, dah Mm-mm. susah Mm-mm. sangat kan, Mm-mm. datang KL. Jadi Hmm. tak sangkalah bila datang KL tu kerja dekat firm architecture, masa tu dekat KL Hmm. dapat firm ID, interior designer, Memang awak dulu background awak belajar ID architecture. Architecture, sorry, architecture. Di lulusan mana dulu Architecture. ni? Min dulu lulusan kat UTM, mana? Skudai. Skudai. Okay, okay, UTM alright. Skudai. Ha. Jadi kenapa nak kumpul duit sangat tu, nak duit banyak sebab nak sambung degree. Oh, okay. Sebab parents kan dah berpisah Mm-mm. kan. Jadi Mm-mm. ada masalah kewangan, tak ada Mm-mm. Mm-mm. duit kan, Mm-mm. family pun Mm-mm. susah. Mm-mm. Nak sambung belajar sebenarnya niatnya. Okay. Jadi datang KL tu nak kumpul duit lah, tak ada fikir lain. Tiba-tiba Mm-mm. tak dapat gaji. Bila tak dapat gaji, orang kata dah jatuh di timpa tangga. Itu yang mencari-cari kerja, meraba-raban lah cari. Masa tu duit memang dah tak ada sangat. Siap kongsi lagi duit teksi tau dengan kawan satu tempat kerja. Sama-sama pergi cari kerja tempat lain, kongsi duit teksi. Duit tak ada kan. Oh. Ingat lagi masa tu pergi interview sama-sama. Senior dekat pejabat tu, kita orang kongsi duit teksi. Dia siap cakap. Masa tu I tanya dengan dia, Kak Ida, macam mana orang ni nak pakai satu orang je. Tapi kita datang 2 orang. Ha. I remember dia cakap, Min tak apa Min, Kak Ida. Ingat nama dia. Kak Mm-mm. Ida ada suami. Kalau apa-apa Kak Ida ada lagi. Suami boleh tanggung Kak Ida. Kalau Wow. dapat kau pergi je Min. Tu dia cakap. Agaknya berkat dia punya cakap tu, doa Mm-mm. tu Mm-mm. memang I Mm-mm. dapat kerja tempat baru tu. Mm, Arkitek seni mm, waris. mm, 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 mm. Tapi bila dapat kerja tempat baru pun, hutang kita dah banyak bertingkat-tingkat kan. Ah, Okay. Kan? Jadi sementara nak tunggu gaji sebulan akan datang, ya sempatlah kereta kita kena tarik, telefon kena bar Hmm. kan. Jadi Hmm. apa I buat? I pergi cari kerja part time
masa cari kerja part time tu jumpa dengan principal. Jadi tambah pula masa I dekat kampung, my mother tahu I memang nak sambung belajar sangat. Jadi dia satu hari tu masa dia tengah bungkus tapai, kita orang kan susah kan, so dia bungkus tapai nak jual. Sebab kegawatan ekonomi tahun 1998, 97 memang hit kita orang punya family teruk sangat. Jadi dia punya effect tu, compound effect tu, compounding effect. tu compound effect kepada masalah ekonomi tapi this is true story tau. Sekarang cerita boleh gelak-gelak, masa tu cerita keluar air mata. Betul. Kan? Jadi compound effect masa tu sampai bercerai-berai. Jadi saya memang bagi tahu kalau ada duit tu simpanlah. Kita tak tahu masa bila kita susah kita perlukan duit tu dan boleh affect kita punya relationship dengan orang yang kita sayang. Maksudnya Min, Cici kata hi game Minda, hi game Kak Liza, dia kata. Okay. So maksudnya Min, Min cakap tadi pasal duit tadi tu adalah orang kata punca penceraian family. Is it? Nak kata pasal duit sangat penceraian family, tidak. Dia macam bila tengah bertambah-tambah lah. duit tak ada, kan? Pressure, jadi perbalahan mudah. Jadi kepercayaan, nak kerja, nak cari duit, kena dah tunggu kat situ, duit tak datang, kena pergi keluar, pergi jauh. Bila dah jauh lagi bertambah masalah. Jadi daripada situ. Duit memang bukan segala-galanya. Betul. Duit bukan segala-galanya. Tapi I dah witness tanpa duit hilang juga. Jadi I tengok dia beri kesan pada family I dan I tak nak orang lain terlibat sama lah. Jadi bila jumpa dengan orang tu, kalau pesan suruh simpan tu bukan sebab kita ni unit trust consultant sangat pun. Memanglah ni mata pencarian kita. But I sendiri dah ada experience sebenar. Kerana masalah duit, I sendiri tak dapat sambung belajar. Nampak tak? Anak tak dapat sambung belajar. Kita punya keluarga pun bermasalah kan. Apa yang kita ada pun jadi tak ada. Orang dulu kawan dengan kita, sekarang tak kawan. Pernah dengar tak masa ada duit ramai kawan? Ya. Betul. Kan? Kawan waktu ketawa. Kawan waktu ketawa, family pun sama kan. Jadi I dah nampak, I dah witness benda tu. So nak dijadikan cerita, I masa tu kan datang KL sebenarnya nak sambung belajar, tapi lepas satu masalah tak dapat gaji apa semua, kereta nak kena tarik, telefon kena bas, segala benda kan. Saya buat cari kerja part time, jumpa pula dengan principal. Masa tu SBB Mutual. Datang je BOP cakap boleh bagi return lebih bagus lagi, double digit return. Yang I ni sebenarnya pro ASB. Family I ni pro ASB. My mother ni kaki ASB. So, yang kisah masa bungkus tapai dekat kampung tu, memang dia cakap dengan I. Dia panggil I, Indah. Dia panggil Indah. Akak, Indah, mari sini sekejap mak nak cakap. Dia cakap. So, dia tahu I nak sambung belajar, dia cakap, Indah, mak ada idea macam mana awak boleh sambung belajar. Dia cakap macam tu. Dan macam mana? Kita excited lah. Memang hati tu nak sambung belajar meronta-ronta. Tapi kita tahu mak kita, ayah kita tak mampu kan. Dia orang pun tengah ada masalah kan. Okay. Jadi dia cakap, macam ni caranya. Senang je. Awak cari duit, kumpul duit 100,000 simpan dalam ASB. Dia cakap macam tu. Awak ada duit, simpan dalam ASB 100,000. Nanti tiap-tiap tahun, zaman tu dividen banyak sikit. Nanti tiap-tiap tahun dapat 8%, boleh buat duit belanja dekat universiti. Tu my mother cakap macam tu. So dalam kepala I masa tu nak cari duit 100,000 tu yang gila cari kerja, sampai pergi ke KL. Nak cari duit 100,000 sekali bila pergi BOP dekat Wangsa Maju dekat NSG masa tu. BOP cakap unit trust boleh bagi 10 ke 15%. I masa tu bukan nampak duit boleh nak commission ke apa ke tak. I dalam kepala I keceng. Aku boleh sambung belajar lagi awal, lagi cepat. Sebab kat sana 8, kat sini 10, 15 kan. So sambil aku kumpul duit untuk aku belajar, aku pun bagi tahu dengan orang, ajak orang juga supaya orang pun yang ada masalah macam aku boleh capai matlamat diorang daripada segi kewangan. Itulah titik mula.
Panjang So cerita dia kan. maksudnya Big Y tu adalah untuk sambung belajar Sambung belajar, lepas tu nak bagi tahu dengan orang, ada tempat sebenarnya boleh bagi return lagi bagus. Ha. Cepat sini ada tempat lagi bagus. Macam tu. Cepat sini Ha. ada tempat lagi bagus. Kan? Nak bagi Ha. tahu dengan orang excited. Sebab I memang daripada kecil sampai besar asyik dengan ASB. Tak pernah dengan SBB. Asyik dengar Ada pasal B ASB juga tak ada. Apa dia? Ada B juga Ada B juga rupanya ada benda lebih bagus tak Ha. tahu pun Ha. macam tu semangat tu berkobar-kobar nak bagi tahu semua orang macam tu lah cerita dia sampai tak terfikir akan ada orang reject sebab dah kepala I adalah takkanlah ada orang yang tak suka duit jadi banyak. Ya. Kan? Kan Mustahil kecuali dia tak pernah rasa susah macam I. Okay. Alright. Kak Liza baca komen sekejap. Effie bagi salam. Umi bagi salam. Nida bagi salam. Okay, korang jangan lepas peluang tanya tau Geminda ni. Because why? Dia dah 15 tahun sama dengan Kak Liza and dia selalu buat $1 million producer weh. 1 bulan $1 million okay, production. So, okay, jom kita tanya dia. Apa rutin awak? Okay, so your upline is? Nadia Rosali. Game Nadia Rosali. Tu kalau kata... My introducer. So kalau tengok dia adalah Queen of Redah. How about you? Kita orang samalah tu sebab zaman tu, kalau ikutkan, bila datang agensi je, mesti semua orang cerita pasal cold calling. Dengan referral. Cold calling, referral. Cold calling, referral. Cold calling, referral. Kita orang ni, Nadia baru balik daripada Australia. I ni daripada Kuantan. Dua-dua bodoh. So macam mana boleh jumpa, macam mana boleh kenal Nadia tu, kawan ke apa? Kita orang satu U dekat UTM. Satu batch. Okay, alright. Kita orang memang belajar sama-sama kat UTM. Cuma Nadia ada sambung degree kat Australia. I pula terkandas tak dapat sambung belajar. Kawan-kawan semua sambung belajar. Jadi I tak ada kawan. Nasib baik Nadia balik daripada Australia ada juga kawan. Dia pun agaknya tak ada kawan, I lah kawan dia. Alright. Jadi dua-dua ni bodoh masa tu. Bodoh jumpa bodoh. Kan dua-dua lah bodoh, tak pandai nak call. nak call customer pun duit tak ada. Telefon dah kena bar. Tapi dia pergi agensi training semua call customer. Macam mana kita nak buat kan? So Nadia dia join lagi awal daripada I. So I tahu dia memang ada pergi zaman dulu Dr. Nikki ambil Nadia letak dekat satu bangunan. Untuk Nadia pergi redah bangunan tu. So bangunan Nadia dia memang kaki redah lah, memang dia tak kenal sesiapa. So dia cakap dengan I, memang macam tu cara dia buat, dia kata. So I pun kata okey juga cara ni, tak payah call orang. Nak call orang pun duit tak ada. Kan? Okay, so kalau call orang tak ada duit, so apa kita buat? Redah lah. Itulah ceritanya kita redah. Redah pun kenapa nama tu jadi redah? Sebab zaman tu tak ada istilah redah, tapi sebab kita orang ni datang tanpa appointment. Lepas tu tak tahu jalan, dua-dua tak tahu jalan. Nadia orang KL, dia tak tahu jalan. I ada kereta pun tak tahu jalan. So naik kereta asyik lalu tol. Tak boleh jadi ni Nadia. Duit habis ni kan, duit dah tak ada. So parking kereta, cari bangunan yang tinggi. Kita orang punya aim. Bangunan tu mesti bangunan yang tinggi. Dengar tu guys, bangunan syarat tinggi. dia, bangunan tu mesti tinggi. Lagi tinggi, lagi bagus. Okay. So, kita tak ada appointment, jadi macam kita nak pergi mana ni? Kita redah je lah, tu cerita dia. Redah lah. Tu cerita redah. Dah redah, tu yang timbul jadi terjah. Terjah ni masa bila call customer tak dapat kan. Buatlah surprise visit. Customer kan tu zaman tu kan customer tu yang kita kenal ke macam mana? Yang terjah tu. Yang terjah ni yang kita dah pernah approach tapi bila call tu selalu tak ada nasib baik nak dapat bercakap ataupun maksudnya kita dah kenal lah, tu yang jadi terjah. Kalau redah belum pernah kenal. Maksudnya redah is stranger. Redah is stranger.
Lepas tu orang kata terjah is lepas dah start call dia, dah macam dah kenal dalam phone, then tak dapat lagi terjah terus lah. Kenapa nama terjah tak adalah teruk sangat. Sebenarnya tak adalah sampai customer tu terkejut. Tak. Kan? Kenapa nama dia terjah? Sebab zaman tu kan tahun 2005 kan melodi tengah hangat. Kan Nas Ahmad punya melodi tu terjah. So I nak dapatkan kekuatan. Sebab kita nak buat benda tu kan kita, siapa pernah buat sale mesti tahu. Kita nak jumpa orang dalam perut rasa ada rama-rama, Oh ya. berdebar-debar, skrip semua jatuh. Skrip semua bertekabur kan. Jadi nak dapat kekuatan selalu kata Nas Ahmad boleh buat melodi tu dia terjah juga kan. Oh situ So aku pun kekuatan. nak dapat kekuatan kan. Nas Ahmad tu dia punya kerja lagi susah. Kan? Kan? Kan dia punya kerja lagi susah kan. Dia buat live depan TV. Aku tak ada lah kamera nak rakam kesilapan aku apa semua kan. Seorang-seorang aja sendiri je rasa macam-macam. Kan. So I nak dapat kekuatan daripada situ. I kata jom terjah. Daripada Nas Ahmad. Kalau Nas Ahmad dengar ni terima kasih lah. Kan? Sabar je lah. Okey, so maksudnya itu kekuatan redah dengan terjah tu sebab tak ada kontak kan Min? Sebab baru Tak kan? ada kontak, tak kenal sesiapa. Yes. Bodohnya masuk semua tingkat, jumpa parking, jumpa store kan. Ya. Tapi okey, satu lagi habit I mungkin sebab daripada sekolah dulu, daripada kecil, I jenis yang macam mana kalau kita jawab buku sekolah tu, I tak reti nak skip muka surat. Tak pandai muka surat tu pun nak kena buat juga. Macam tu. Jadi bila I pergi redah, I tak akan skip mana-mana floor pun. Amboi. I akan pastikan setiap floor tu I masuk walaupun just nak check. Oh floor ni apa sebenarnya? Gelap je betul ke tak ada orang? Takkanlah bangunan ni dicipta sebab kan I buat architecture. Tak logik bangunan dicipta untuk kosong. Amboi. Kan? Jadi I akan masuk semua lorong. Semata-mata nak cari orang, pantang jumpa orang. Dia macam main game tau. Macam main game, kita macam main apa ya? Treasure hunt. Treasure hunt cari harta karun kan? Kalau I masuk dalam building macam harta karun tu cari orang. Macam memang cari orang. Kalau nampak orang tu, dah jumpa. My next prospect. Macam tu. Excited ni nak bagi tahu ni. Return sebenarnya korang boleh simpan lebih baik. Sebab I memang susah sangat masa tu. I tak nak orang susah macam I. Sampai anak dia tak boleh sambung belajar. I tak nak. Sebab I bukannya bodoh je. Yelah. Kan sekolah dulu taklah tak pandai. Sekolah dulu scorer kan. Masuk sekolah asrama penuh kan. Jadi bukan tak pandai. So I rasa I deserve a better life. Tapi hanya kerana tak ada simpanan, tak ada duit. Nak kata tak ada simpanan, ada simpanan. Tapi sebab masalah ekonomi, duit yang ada pun boleh habis kan. Jadi kena ada perancangan kewangan yang betul. Betul. Kan, nampak tak kenal orang, tak ada leads bukan bermakna tak boleh buat Okey, Effie komen, wow, baru tahu game Minda adalah game Nadia Rosali. Adalah game kepada ni kan, game Nadia. Tania awesome. Husni bagi salam, Ali watching. Okey, so you all tolong share lagi ramai-ramai Okey. So apa rutin awak yang macam mana awak boleh, rutin. Awak kan bash akak, tapi akak selalu dengar awak selalu close $1 million kan. A million a month. Ini ramai orang tanya sebenarnya sebab orang ingat I buat sale sampai malam. Okey. Dia orang kata macam mana you buat sale lah sampai malam Jumpa customer sampai malam ke? Sebab awak perempuan, muda, cantik masa tu I nak bagi tahu satu benda. Ada customer sebenarnya customer ni invest dengan I. I dah tolong dia banyak buat profit masa tu tau. Sebab sebelum tu dia invest dengan investment sebelum tu tak untung. So kerja I ni memang kerja merepair orang punya investment. Repair orang punya investment, bagi untung. Bila dia dah untung, dia pergi invest dengan orang lain tapi dia tak bagi tahu dengan I. Kita ni submit lah dia punya investment macam biasa, sekali kena reject. Bila kena reject kan kena penalty. So I dah 2 kali kena penalty macam
kenapa kena penalti kata dia buat investment, tapi dia kata tak. So I kata tak mungkin, sistem salah kan. So I pergi visit, I kata tapi kena reject ni. Baru dia cakap macam ni Minda, sebenarnya ada konsultan datang jumpa dengan I. Dia kata, lah kenapa you invest? Kan you invest dengan I dah untung banyak. I kan dah buatkan profit untuk you. Sepatutnya you happy lah. Still lah invest dengan I. I cakap macam tu dengan dia. Lepas tu dia cakap, tapi kalau you boleh bagi untung banyak dekat I, company ni nombor 1 mesti boleh bagi untung lebih banyak dekat I. Tu dia cakap macam tu. Oh, okay. I tahu dah. Zaman tu kan kita mana-mana jumpa orang semua cakap macam tu kan. Sebab dia pasang signboard. Asal signboard kan. Kita ni bagi untung banyak dekat customer, tapi customer kata, company nombor 1 mesti boleh bagi lebih bagus daripada you. Sebab dia orang nombor 1. Betul. Tapi kita yang tahu fakta dia sebab kita yang monitor investment. So kita tahu sebenarnya fund kita bagus. Kita nombor 1, return kita bagus. Alhamdulillah kan. Jadi I cakap dengan dia, tapi I pun tunjuk, I ada sistem. I tunjuk, kalau you invest dengan I, this is what you get. If you do this, you simpan kat sini, I ada all the data. So I tunjuk, you get lesser, I cakap. Alah Min, dia tak seksi macam you. Baru dia cakap. Dia tak seksi? Tak seksi macam you. I pandang dia, you nak seksi ke you nak profit? This is your money. Maksudnya Min yang seksi ke konsultan tu yang seksi? Konsultan tu lah yang seksi. Kadang-kadang customer ni saja nak menyakat. Kan? Tapi yang I nak bagi tahu adalah, walaupun I perempuan, I bukan seksi dan I tak menggunakan keperempuanan I. Memang profesional jumpa dengan customer. Bukan keperempuanan lah, yang keseksian. Keseksian. Malah ada customer yang kata dengan I, Min, akak kan sebenarnya dengan Min ni takut nak cakap kadang-kadang ada customer sebab Min ni garang juga dia kata. So maksudnya I dengan customer bukanlah kena bermulut manis all the time sebab kita bercakap pasal duit. Kita bukan nak mengampu dia, nak suruh dia buat investment dengan kita sentiasa sebab mulut kita manis, tapi sebab memang patut kena ambil hati customer, tapi bukan mengambil kesempatan. Maksudnya menggunakan kecantikan ke, kelembutan ke, keayuan ke nak suruh customer invest dengan kita. Jadi bukan sebab I perempuan ke apa ke, tak. Tu nombor 1. Nombor 2 adalah rutin I adalah I memang follow betul-betul champion box. Champion box. Dan for your information, masa I buat MDP banyak kali tu, yang setiap bulan 1 million tu, masa tu juga I jadi Yoda dekat agensi. Jadi Yoda dekat agensi ni menjaga pula battalion yang pandai-pandai buat sales semua. Battalion, I sebut battalion yang pandai buat sales sebab NSG punya kegilaan membuat sales tu macam macam askar lah Jadi I nak bagi tahu, kita pukul 8 pagi kita dah meeting. Pukul 8 pagi, 8.30 mesti habis meeting. So I Yoda ni macam ketua kelas tau, nak pastikan aktiviti berjalan on time, habis on time, siapa yang bertugas, trainer mana yang bertugas, lepas ni siapa, besok siapa jadi DJ. So jadi Yoda busy. Kemudian pukul 4 petang kena balik agensi semula untuk verify sales, untuk tengok siapa yang paling tinggi top hari tu, attendance siapa yang top MDP, siapa top cases. Bayangkan nak kena buat benda tu semua, nak kena verify sales. Jadi I kena balik agensi everyday. Staff I dah tunggu siap-siap dekat agensi. I cakap sales I sampai office, I bagi dulu sales kat dia, I pergi training room dulu, I tak pergi I punya office. Staff I settlekan semua, dah datang balik dekat agensi untuk verify sales I pula. So memang jadual pack sangat, pack sangat. Min, Kak Liza nak tanya, maksudnya as a Yoda, awak ketua kelas verify sale for you or for the whole battalion? For the whole battalion. Kita delegate lah task. Hari ni siapa yang bertugas untuk verify sales? Siapa yang bertugas untuk ada jadual waktu? Siapa yang bertugas untuk DJ? Siapa yang bertugas untuk jadi energizer? Siapa yang bertugas untuk is a complete agency running. Monday to Saturday.
Monday to Saturday. Saturday is training lah. So, tapi daily kita Isnin sampai Monday tu, Isnin sampai Monday, that was the schedule. Dan yang paling bestnya, okay, korang tengok 8 pagi sampai 8:30 tu dah handle agency punya training. And then I ada team I sendiri. Team I sendiri, so apa I buat? Pukul 9 sampai 9:30 I handle conduct session for my own team pula. Pukul 10, 9:45 pukul 10 baru I keluar pergi jumpa customer, dan I kena balik semula pukul 3:30 dah kena ada ke agency untuk submit sale, dah verify ready untuk pukul 4 petang punya sesi. So itulah waktu sales I. Jadi kalau tanya macam mana boleh dapat 1 million kan, kalau tanya I sendirilah hari ni kan, I pun hairan. Kenapa orang sekarang tak buat macam tu? Kan? Kan? Sebab bayangkan dalam masa yang singkat tu macam lipas kudung lah kita, tapi kita kena ada strategi. Nak capai 1 million sales ni bukannya sikit. Kemudian 1 bulan pun ada waktu sales, katakan 20 hari bekerja. Kemudian ingat tak masa kita nak naik AM, masa nak naik AM baru diintroducekan syarat-syarat untuk naik AM kena attend certain training masa tu, wajibkan. Bayangkan ada 2 bulan I nak naik AM masa tu, sebelum I naik AM, 2 bulan tu I cuma ada masa sales 10 hari dengan 9 hari saja. Dalam 1 bulan. 9 hari dengan 10 hari. So apa I buat? Tetap juga capai 1 million dalam tempoh tu. Okay, now apa strategi I buat? Kita kena know our numbers. Kena know our numbers. Sekarang ni orang panggil apa? Magic numbers kan? Okay. So kita kena tahu kita punya number. I memang dah tahu my repeat sales every month berapa. I memang tanya dengan staff I, next month kita punya repeat sales berapa. So I remember jumlah yang shortfall. I hafal nombor jumlah yang shortfall. So my job every day is to find that shortfall. So that was the strategy. So dan sebenarnya nak capai MVP setiap bulan tu, perjalanan dia bukannya sekejap. Percobaan dia banyak kali, banyak bulan sebenarnya. Orang cuma nampak selepas I jadi MVP. Orang tak tahu berapa lama I mencuba tanpa henti nak jadi MVP setiap bulan tu. Orang tak tahu yang itu, orang tak tanya yang itu. Orang tanya apa I buat boleh jadi MVP. Orang tak tanya yang daripada UTC sampai ke AS tu. Selama tu sebenarnya percubaan I untuk jadi MVP adalah daripada bulan pertama. Kenapa percubaan I yang untuk jadi MVP daripada bulan pertama? Walaupun mula-mula tu tak begitu faham apa tu MVP, tak tahu apa yang sebenarnya kena buat. Tapi kisah dia bermula macam ni. Remember bila I datang BOP, I dah sign untuk registration jadi agent. Okay, dah sign jadi agent. So besoknya tu I dah letak surat resignation letter. Bila dah letak surat resignation letter kan kita kena ambil exam kan? Yes. Dah letak sebab I dah buat kira-kira. I ni pula suka matematik. Customer I mesti kata, oh Min tekan kalkulator hebat I memang tekan kalkulator macam tu kan. Sebab mak I dulu buka kedai runcit, so dah biasa tekan kalkulator laju tu macam tu. Jadi I nak bagi tahu ada satu kejadian sebelum I berhenti kerja. I nak berhenti kerja, bila I letak notis berhenti kerja bukan sekejap, sebab bos I suruh sambung sebab dia nak pergi Australia, dia nak settlekan kerja dekat sana. Dan I orang yang dipercayai dekat pejabat dia lah. Jadi I dapat berhenti pun lambat, walaupun I dah letak resignation letter daripada malam pertama I datang BOP. Jadi apa yang berlaku adalah bila menunggu sangat lama, kita pun dah settle exam apa semua kan. Jadi I ni berkobar-kobar nak buat sale, tapi nak attend training tu tak dapat attend full. Ni penting semua orang kena dengar betul-betul. Dengar. Dengar betul-betul. Tapi tak dapat attend training full. Sebab apa? Sebab I punya kerja, bila kerja kat firm arkitek ni, I tak tahu orang lain, tapi I punya kerja dekat firm arkitek memang balik tak tentu masa.
balik tak tentu masa, kemudian berus gigi dengan pencil case tu sekali lah. Faham tak maksud dia? Tertidur kat pejabat, buat drawing apa semua kan sampai Sabtu, Ahad selagi projek tak siap, okay. So nasib baik company I yang last tu taklah sibuk sangat. Jadi I punya waktu balik kerja tu walaupun macam tu tetap pukul 6 tak boleh awal. Ya, kalau terlambat-lambat pun pukul 7 lebih, pukul 8. So setiap kali training agensi pukul hari Rabu pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Confirm I tak sempat attend. Kemudian malam BOP, tapi BOP I tetap sampai. Walaupun ni penting tau. Walaupun BOP, ramai orang dah datang BOP, lepas tu dia cakap apa? Tak payahlah datang lagi, tu hari kan datang. Tidak, I setiap minggu datang BOP. Setiap minggu, sebab itu je training yang I boleh datang. Walaupun I dah tahu, tapi I datang lagi dan sebab itu I hafal dia punya structure. Hafal punya structure dan training pertama yang I train orang pun bukan training, BOP ya, BOP. Sebab itu yang I pandai. Okay, hari Sabtu pula, I tak dapat attend training sebab I mesti balik Kuantan. Okay, jadi nak dijadikan cerita adalah bila I dah mula approach orang dengan tak ada ilmu, I gagal. I gagal tapi I tak percaya I sepatutnya gagal. Sebab orang lain boleh buat. Kalau orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Mesti aku ada buat salah. Agree? So sejak tu I bertekad I takkan miss training. Itulah turning point I dalam bisnes ni. Sejak tu I sanggup sacrifice hari Sabtu I tak balik. Lepas habis training pukul 2 petang baru balik. Kalau tak sebelum tu habis je kerja, masa tu I masih part time Bukanlah part time sebab I nak part time. Remember I dah letak surat resignation letter. Tapi tak berjaya berhenti sebab bos sayang sangat kat I. Okay. Jadi sepatutnya hari Jumaat habis kerja je I terus zas balik Kuantan. Tapi sebab I dah melalui kegagalan dan I tak sanggup untuk gagal lagi. So I kata aku tak nak buat silap. Kesilapan yang tak sengaja okey, tapi sebab aku dah tahu aku ni tak pandai, kalau aku buat silap lagi maksudnya dia macam Nabi Muhammad kan dah cakap, kalau you dah termasuk satu lubang dah kena patuk ular, kali kedua you masuk lagi lubang yang sama, tu celakalah kau, dia kata kan. So I tak naklah jadi orang yang celaka. Kan. So I attend training, never miss. Dan oleh kerana banyak sesi I sampai agensi training dah habis. Remember kan hari Rabu training dah habis? I sampai-sampai kan orang dah nak BOP. Masa tu lah I dapat tahu agensi tengah sibuk hantar surat untuk kejar MDP. Semua orang buat surat. Zaman dulu buat surat zaman sekarang korang email je pun susah sangat nak hantar email ke ramai customer kan. Kita orang dulu post tau tampal stamp. Tanpa stem. Tanpa stamp bagi by hand, okay? Jadi masa tu semua duk cakap pasal MDP. I kan datang training dah lambat, blur-blur. MDP tu apa? MDP tu apa? Nah, I tanya dengan Nadia. Nadia kata tak apa, kau ambil je gambar. Gambar kenapa? Untuk MDP? Orang semua, I pula jenis I pula, kalau I terlepas kelas daripada sekolah dulu, dah diajar kalau terlepas kelas kena tanya dengan kawan apa yang aku miss. Dan apa yang miss tu bukan setakat dengar je, kena buat lah sebab dah termiss kelas kan. So bila diorang kata tak apa, kau pergi ambil je gambar, tak sempat lah nak explain. Orang tak explain apa-apa pun sangat kat I, tapi dia bagi tahu kena ambil gambar. I tanya kena ambil kat mana? Kau pergi ambil dekat KLCC. Mahal tak kena bayar? Duit kan tak ada? Mahal tak kena bayar? Sekarang ada promosi 200 lebih, kau dapat lipstick, kau dapat barang-barang makeup, dia kata kan. So do you know what, I betul-betul pergi ke LCC ambil gambar untuk MDP, padahal aku tak tahu pun MDP tu apa. Teachable. Tapi gambar dah ada. Teachable gambar MDP dah ada. Teachable. Duit pun tak ada, sanggup buat je. So I dah ada gambar MDP. Jadi dalam kepala I dah terpahat daripada mula-mula I join unit trust ni, MDP, tapi tak pernah berjaya kan. So kenapa tak pernah berjaya? Sebab I sayang sangat repeat sale. Ni bagi tahu awal-awal ni. Sebab sayang sangat repeat sale. Sebab apa? Repeat sale dah bagi consistent income. Jadual I dah full, dah pack.
Daripada pagi sampai ke petang. Sebab I Betul. bukan jenis repeat sale. Tak, I pergi service customer. Hmm. I memang ajar betul-betul customer investment strategy. I bukan ambil thumbprint sekali, lepas tu repeat 18 kali. Tak, I memang repeat, jumpa customer 2-3 kali, 18 kali, banyak kali jumpa customer kan. Sampai customer pun kata, tak apalah Min, buatlah kau suka you. Customer pun kan, tak ada masa. Customer tak ada banyak masa sangat pun nak jumpa kita kadang-kadang ni. Jadi, I dah sibuk jadual I tu, tapi I ada shortfall kan, remember staff I dah bagi tahu berapa shortfall nak capai MDP? Nak capai shortfall tu katakan I short lagi 400,000. I punya repeat 600. Short lagi 400. Tapi kalau I nak pergi cari 600 tu, I kena tinggal masa yang 600 ni, betul tak? Dilema tu korang kena tahu. I selalu duduk termenung kat tepi pintu kereta. Aku patut pergi repeat ke aku patut pergi FTF? Aku patut pergi repeat ke aku patut pergi FTF? Sebab FTF belum tentu dapat. Tapi nak dapat big cases memang FTF lah. Kalau pergi redah, korang dapat repeat je. Korang dapat EPF. Tak adanya korang dapat tiba-tiba sekelepuk 200,000. Jarang lah, kecuali korang pergi close manager level yang dah kerja dah umur 50-an, adalah di 200,000 kan. Ataupun korang pergi close yang customer yang bos-bos, adalah kan. Sebab yang ada EPF selalunya diorang tak ada big lump sum. Pengalaman I tak tahu orang lain punya pengalaman. Jarang ada big lump sum. Jarang. Ada, bukan tak ada, tapi jarang. Kalau nak big lump sum, FTF kat mana? Pergilah approach kat hotel, pergi to the right place lah. So I ada dilema tu. Aku nak tinggal repeat sales ni ke nak pergi ni? So that was not easy for me because 600,000 is a consistent income to me. If I leave that, to find something that not sure yet coming in is a risk. Betul tak? Kan? Bukanlah bila I tinggal yang ni I tak monitor dia punya investment. I kerja extra time lah. Kalau dulu masa kerja makan gaji boleh kerja sampai malam. Kan? Sabtu Ahad. Kan? I monitor customer punya investment sampai malam, okey? Kan? Sebab kecintaan kepada investment begitu mendalam sekali kan. Tengok duit orang, okey, ni customer kan kelihatan. Customer nak keluarkan duit. Tapi takut nak minta keluar duit daripada I. Sebab I jaga duit customer macam duit I sendiri. Kan? Betul-betul. Sayangnya dengan duit customer tu kan. Kalau customer nak keluar tu, kan. Takut dia terbelanja duit dekat tempat yang salah. Macam tu sekali. So, perjalanan nak dapat ke MDP tu is not easy. I banyak really strategize lah. Kalau aku tinggal yang ini, macam apa backup plan aku? Kalau aku tak dapat kat sana, macam mana nak make sure yang ni tetap berjalan? So begitulah ceritanya. Sampai satu ketika tu jadual tu overlap. Untuk permulaan tu jadual overlap. Sebab I belum pandai nak atur masa cash dengan EPF kan. Sebab EPF dah susun jadual. Tapi cash nak kena kejar juga yang shortfall tu. Sebab kalau tak dapat shortfall, confirm lah tak dapat MDP. Tapi kalau dapat shortfall, confirm MDP. Sebab repeat dah ada 600, 700, 800. Kalau pandai jaga. Kalau tak pandai jaga, kita tarah je memang habis lah. Dia menyusut. Ramai orang sekarang duk risau. Duk tarah. Korang cakap apa? 100,000 kan jadi 80,000. Lepas tu repeat lagi kan jadi 60,000. Janganlah cakap macam tu. Itu maksudnya korang tak cari customer baru. Siapa suruh tak cari customer baru? Kalau unit trust ni bagus, boleh bagi return yang banyak dekat customer, patut kita pergi cari customer baru lagi, ajak buat investment. Sebab benda bagus. Kan? Betul. Okay, so tambah yang tak ada team kan? Apa dia? Tambah yang tak ada team, dia aja orang kata, dia seorang-seorang je. Itulah kerjanya sepatutnya. Ya. Apa lagi kerja korang yang ada? Korang kan unit trust consultant. Kan? Rasa bersalah kot kan dengan customer. Kita ni unit trust consultant. Patut kita jagalah customer punya investment. Kalau tak jaga, bayangkanlah tu duit kita. Tu je I selalu cakap. Kalau I sayang tu duit tu rasa macam duit kita. Jadi sebab itu overlap. Mula-mula tu overlap sampai staff I pergi collect check daripada customer.
Kadang-kadang kan ada customer yang kita just nak collect check je, presentation kita dah buat kan. Yep. Offline, Wow. minta tolong dengan staff pergi collect check, I pergi uruskan yang mana untuk presentation, untuk permulaan. Sehingga I dah dapat rentak. So, strategi tu memang sangat penting kalau kita nak sukses. Kita kena tahu apa yang kita nak capai. Ya, bila kita tahu magic number kita tahu apa yang kita nak capai, kita tahu berapa tempoh yang kita ada, berapa shortfall kita. Itu pukul berapa tadi, Min? Pukul 9.30, pukul 10 baru keluar daripada office kan? 10 ke 3 je ada waktu untuk jumpa klien. Min, Kak Liza nak tanya, what is your Min banyak EPF lah dulu I started sebenarnya kalau ikutkan cash sebab NSG ni gila cash sebenarnya. Bukan gila. I sebab gila sebenarnya kalau customer dengar macam gila dia orang ni. Tak. Maksudnya I obsess. Maksudnya kita nak bantu orang lebih ramai sebab bila cash investment, kalau EPF buat juga, tapi EPF customer tak boleh benefit untuk children education ke, untuk nak guna simpan haji ke, untuk apa ke, duit tu simpan setempat sampai umur 55 tak boleh pakai kan. So bila I join, memang kita cari cash. Customer yang pertama I pun sebenarnya customer cash. Customer nombor 2 adalah regular saving plan. Tetapi ya, bila I dapat tahu pasal EPF boleh juga buat investment, so dan I tak ada kredit kan, I tak boleh top up phone. Jadi I banyak redah. Bila banyak redah, I jumpa dengan customer target market yang ada EPF. So I positionkanlah diri I. The easiest product to sell untuk orang yang makan gaji adalah EPF because they have EPF. Kalau tunggu gaji dia orang tak layak. Ataupun dia orang tak ada cash, not enough cash. Ataupun adalah 5,000, 10,000, but that is one time. I nak jumpa dia berkali-kali. Okay, I punya strategi macam ni. I selalu cakap pada diri I dulu. Kalau I close EPF, insyaAllah I boleh close cash dia. Sebab EPF, sebab tu EPF I tak tinggal customer. Tinggal customer tu maksudnya adalah dapat EPF lepas tu repeat je tak jumpa customer. I tak buat macam tu sebab that is not my goal. My goal is I nak close dia punya cash. So I akan jumpa dia, repeat bulan 3 bulan lagi pun I jumpa dia. Repeat 3 bulan lagi I cerita cash pula. Repeat 3 bulan lagi I cerita regular saving plan pula. So customer I dapat complete financial solution. Sebab tu bila SBB bawa masuk masa tu Aviva, lepas tu bawa masuk AIA, I boleh tapau semua. Sebab apa? Sebab kerja repeat tu tadi, I jumpa customer every 3 months. Every time I jumpa, cross-sell and upsell. Okay, Min. Berapa highest kata pernah dapat sale daripada one client? And the lowest? The lowest RM100 lah kan? Okay. Masa tu. RM100. Masa tu RM100 lah the lowest. Okay. Highest, Min? Highest I tak banyak. I collect RM1,000,000. RM1,000,000 tapi sales tertinggi personal sales sebab I bukan jenis yang close corporate. I tak sabar close corporate sebab corporate ni I rasa macam kena follow up banyak sangat kan. I kan sayang nak tinggal yang I punya tu tadi tu. Okay. Untuk follow up nanti customer aku sedia ada ke tak terjaga kan macam tu. Jadi 1 bulan 3 juta lebih. 1 bulan 3 juta lebih. Personal sales 3 juta lebih. Wow. Berapa kali Min jadi MDP ya? Masa GM ni I tak kira dah. Betul lah. I ingat yang masa I daripada sebelum GM tu. Yang itu 15. Sebelum GM 15 kali Okay, ada sebab kenapa 15. Sebab masa kita UTC ni mesti kita ramai kawan kan? Ramai kawan. Masa AS pun ramai kawan, masa AM pun ramai kawan. Kawan kita kan banyak cerita dengan kita, betul tak? Okay, so antara cerita-cerita diorang adalah yang I selalu dengar dan I dengar daripada downline I juga. Yang diorang cakap adalah, alah dia bolehlah buat sale sebab dia dah senior. Dia bolehlah buat sale banyak-banyak sebab dia dah terror. Dia bolehlah buat sale banyak-banyak sebab dia dah pakai Mercedes. Dia bolehlah buat sale banyak-banyak sebab dia kan dah GM. So I tak suka dengar tu. I tak nak orang cakap macam tu pada I.
Oh, maksudnya dulu-dululah. Sebelum-sebelum tu bila orang close sale, so that is the reason lah. Kan. Jadi I kata kalau I nak bina I punya portfolio, I bina masa I yang orang kata masa tengah tak pandai ni tapi I boleh achieve juga. Jadi Ya. besok bila I ada downline I tak boleh lah cakap macam tu pada I sebab I buat masa korang masa sama Ya. macam korang. Uh-uh. Masa UTC ASAM Lead juga. by example. If I can do, meaning you can do. Bukan nak Yes. tunggu I jadi GM baru nak jadi MDP. Betul. Masa UTC ASAM tu dah boleh. Kalau masa UTC ASAM dah boleh buat, GM apatah lagi. Yes, Kan? betul. So that was my goal. Dan semua ini tak, I bukannya pandai, I tak pandai. I ni orang biasa juga. Kan I budak kampung yang bodoh tadi. Kan? Tapi macam mana I boleh buat semua ni? Okay, this is important. This is important. Orang kata masuk kandang lembu, menguak. Masuk kandang harimau, mengaum. Masuk kandang kambing, mengembek. Kan? Okay, so I ni orang kampung, datang KL, pergi tempat orang, kena pandai-pandailah bawa diri. Lepas nak belajar daripada orang, nak tuntut ilmu daripada orang, pandai-pandailah bawa diri. Janganlah besar kepala, kena merendah diri, nak minta ilmu daripada orang. Sebab I yang nak pandai. I tak boleh paksa orang ajar I. Kan? Jadi bila I masuk ke dalam agensi, I memang pertama sekali adalah I respect the leader. Respect leader. Sebab itu tuan rumah. Kan? Kalau dia tutup pintu, I tak dapat buat apa-apa. I tak boleh belajar pun. Betul tak? Yep. Dan itu bukannya tempat macam mana sebab I masa tu susah. I pernah terfikir sampai nak tidur kat masjid. Wow. Kan duit tak ada, nak bayar sewa rumah tak boleh. Gaji tak dapat. Aku ni merantau kan. Orang merantau kan tidur merata. Jadi bila orang bagi I peluang datang agensi untuk belajar, I appreciate sangat. Sebab aku ni level susah, boleh tidur kat masjid. Kan? Tapi orang layan aku baik, buka pintu, sediakan tempat duduk, ajar pula, kadang-kadang siap ada makan kan. Aku patut bagi yang lebih baik dekat orang ni. Siapa orang tu? GM kita lah. Setiap orang kan ada GM. I pun ada GM juga. Kan? So, I ni bodoh. I dapat belajar semua ni kalau tak ada orang ajar, I tak pandai dengan sendirinya. Sebab I bukannya Nabi yang tiba-tiba bangun tidur dapat wahyu. Kan? Ini manusia biasa. Jadi sebab tu pertama sekali I trust the leader. Dan ada orang cakap dengan I, ni kisah benar kisah benar. Orang cakap dengan I, Minda kau ni ikut je apa orang tu cakap, upline cakap. Dia tu nak overriding dia je. Sebab tu dia suruh kita buat sale banyak-banyak. Sebab dia dapat overriding. Orang cakap dengan I tahu. Sebab I kan buat MDP banyak-banyak. Kan? I cakap macam ni. Aku suka kalau upline aku suruh aku buat sale banyak-banyak. Sebab biar dia nak dapat banyak pun. Kerana dia nak dapat banyak, dia suruh aku buat banyak, dia akan ajar aku lebih banyak supaya aku boleh capai jumlah tu. Wow. So dia punya duit aku tak nak kira, itu hak dia. Sebab sampai masa nanti, aku pun ada hak aku. Sebab apa? Kita one day kita akan jadi leader juga kan? Ya. Kita suka tak orang kira duit kita? Kan? Orang tak tahu betapa susah kita nak sampai ke level tu kan? Jadi sama juga, I tak nak kira berapa upline I dapat. Itu hak dia. Sebab masa dia nak sampai ke level GM pun, I tak wujud lagi masa tu. Dan I tak sumbangkan apa-apa pun untuk dia sampai naik GM tu. Kan? Kan? Jadi itu hak dia, biar dia punya. So, kalau I buat, I dapat. I ada bahagian. I tak rugi apa pun. Betul. Kan? Kalau I buat banyak, I dapat banyak juga. Betul. So, itu dalam kepala I masa tu. So, kawan-kawan I kata, kan? So, I ni memang tak sempat nak berkawan pun. I kan orang susah. Nak berkawan lebih-lebih, orang ajak pergi tengok wayang, pergi bowling. Kan? I ni tak ada masa nak buat benda tu. I nak jaga investment customer maksudnya lagi. Min tak buat lah. Min tak ada badi-badi lah. Badi-badi tak ada. Memang tak ada. I tak ada badi-badi. Badi-badi I mula-mula dulu dengan Nadia. Upline lah ya. Lepas tu pun kita orang berpisah. Tahu tak sebab apa berpisah? Sebab rasa lambat. Lambatlah aku nak kena tunggu kau make up, kau tunggu aku make up.
Lepas tu kalau keluar berdua nanti tanya lepas ni pergi mana? Kau punya appointment dulu ke? Aku punya appointment dulu. Tak boleh, tak boleh. Dua-dua nak Hmm. pakai duit. Dua-dua nak cepat. Tak sempat. Tak boleh, tak boleh. Kan? Kalau jadi kita orang berpecah. Kita orang berpecah. Tak lama, sekejap je. Sekejap sangat. I think for the first 1-2 weeks only. Kan? So 1-2 nak week di aja berbadi itu pun dengan upline. itu je. Sebab kita ada undang-undang, upline tak turun buat presentation sama dengan downline. Kita ada undang-undang tu, tak boleh share kereta sebenarnya kecuali upline and downline. Sebab nanti tak jadi kerja, bergosip lebih. Ya, Kan? betul. Berdansa lebih. Sebab nanti elok-elok nak pergi jumpa customer, jom kita pergi bowling. Alah, I tak boleh. I hujung minggu nak kena hantar duit kat kampung. Orang lain kaya tak apa, biar dia. I tak nak ikut. I tak boleh. I tak mampu nak ikut cara hidup orang lain pada masa tu. Alright. Kejap Kak Liza baca komen jap. Tadi yang masa Min cakap kena tambah new client tu, ada seorang ni dia kata, aduh dia kata. Okay. Yes Hanif, you must know your magic number. Effie kata tahniah game 15 kali MDP. Effie kata humble sangat-sangat, terbaik and good sharing. Kak Sabah bagi salam. Waalaikumsalam. Nora Aida kata betul game, kita buat kita dapat. Yes, betul sangat. Effie kata tersentuh sharing game Min. So sebenarnya kalau kita berkira dengan overriding upline kita, memang kita tak akan dapat downline lah. Sebab nanti kalau dapat pun dia akan berkira juga. Dan Kak Liza rasa juga Min, macam Min cakap tadi, siapa buat dia dapat lah. Itu je. No gossip. Yes, no gossip. Yes, I sendiri witness orang yang bercakap macam tu, dia sendiri takut nak recruit downline dia. I rasa tahu kenapa. Sebab dia pun takut orang kira sebab dia kira. Kan? Jadi dah jadi serba salah kan nak mengajar downline, nak suruh downline buat sale, dan sendiri yang rasa serba salah. Macam I nak suruh downline buat sale, pergilah buat, korang dapat komisen. tak adalah pula I terfikir berapa overriding I dapat sebab dulu pun tak pernah kira orang punya kan. Kita nak downline kita sukses, kita tak ada fikir benda lain. Jadi kita punya fokus bukan kat situ. Betul. Macam fokus jumpa dengan customer lah, bukan fikir komisen. Fikir tak nak anak dia tak dapat sambung belajar besok. Tak nak dia ada masalah kewangan besok. Kan? Sebab I dah pernah lalu situasi tu. I tak nak. So kita nak tambah value je dekat orang kan Min kan? Okey, Kak Liza nak tanya soalan sikit. So, ada tak cabaran yang Min pernah rasa sampai mungkin Min pernah nak give up ke bisnes ni? Ada tak cabaran yang sampai macam tu? Kita ni manusia biasa. Kan? Nak perempuan yang penuh beremosi. Kan? 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 Mestilah ada. Ada ke Dulu tak banyak sangat, sekarang ada kot. Okey, sebab sekarang dah banyak duit kot belagak agaknya lah kan rasa. Tidaklah, maksud I macam ni. Kita manusia biasa. Ada masa kita up, ada masa kita down. Seorang GM pun manusia biasa juga. Agree? Agree kan? Kita bukannya maksum, tak pernah buat dosa, tak pernah buat silap, rasa hebat sentiasa, tak. Give up, memang ada give up. Antaranya lah, kita dah jaga investment customer bagus-bagus. Ya, customer invest dengan orang lain. Kan? Kan? Ada tu, ada satu customer ni, I dah jaga investment dia, dah buat profit banyak sangat. I nak ajak dia jadi customer I pun was not easy. I follow up dia banyak kali. And then dia reject I pun banyak kali. Dan dia test I pun banyak kali ya. Test yang kakao punya kalau I cerita. Jadi tapi lepas tu dia kamcing dengan I sebab I banyak tolong dia buat investment. However, bila dia dah retire, dia dah keluarkan duit dia sebab dia dah retire kan. Dia dah keluarkan duit dia, I ada follow up dia, ajak buat investment lagi. Sebab dia dah pernah buat investment, dah profit, why not invest lagi kan. Tapi dia kata, dulu tak ada untung sangat. So benda-benda macam tu kadang-kadang I rasa macam, customer tak ingat. Kan? Customer tak ingat. Kalau rugi customer ingat.
Ya, betul. Yang untung yang dah belanja yang dah. Tapi bukan Hmm. semua customer macam tu. Ada customer yang Ya. baik. Yang Mm-mm. untung sampai turun office dah tunggu kat bawah office rupanya bawa kek. Wife dia tolong buatkan untuk I. Ada. Hmm. Baik. Ada yang Yes. hadiahkan jam, hadiahkan baju, macam-macam. Tapi tadi menjawab soalan, ada tak rasa nak give up? Ada. Manusia Bukan tak biasa ada. kan? Okay, contoh give up I bagi contoh yang give up. Uh-uh. Yang berjaya give up. Nak dengar tak yang berjaya give up? Berjaya Okay. give up corporate. Kau dengar Uh-uh. corporate, bukan tak ada. Ada. Boleh je kalau nak follow up. Give up lah lambat. Macam tu. Lambat lah. Alright. Sebab I dah biasa close on the spot. Tadi Min, akak dengar bila Min cakap pasal badi-badi tadi tu. So maksudnya Min memang percaya juga circle tu sangat penting untuk menyumbang kejayaan kita Min? Sangat penting. Circle nombor 1. Tapi diri kita ni kalau kita dikelilingi oleh banyak circle tapi kita sendiri tak pandai nak upkan diri kita sendiri. Contoh, hari ni I pun ada challenges. Okay, yang mana tahu tu tahulah. Kak Liza tahu kot kan? Kau tak tahu? Oh, okay. Tak sempat tengok lagi. Tak sempat tengok lagi. Okay. Hari ni pun ada challenges. Tapi kita kena pandailah upkan diri kita sendiri. Takkanlah nak challenges kau nak nak down tu 18 hari kan. Challenges okay, bagi masa kat diri sendiri 2-3 minit tarik nafas. Kan. Kalau rasa tak boleh lepas lagi, pergilah buat benda yang suka sekejap, cari aiskrim ke, dengar lagu ke kan. Lepas tu come back balik on track. Sebab you dah hadapi challenges, maksudnya dia bila kita nak capai kejayaan, kita nak graf kita tu lurus macam ni naik kan. Bila hadapi cabaran, kita dah terpleot sikit macam tu kan. Yes. Takkan you nak terus turun ke bawah, cepat-cepat you tolak diri you balik on track, back on track. Tak ada orang lain akan buat untuk you melainkan diri you. Dan I nak bagi tahu, jangan tunggu disuap. Disuap tu maksudnya adalah nak orang datang pujuk kita, nak orang datang motivate kita, nak orang datang ajar kita. Jangan. Itu macam mana nak cakap you meletakkan masa depan diri you dekat orang sebenarnya. Bila kita cakap aku tak berjaya ni sebab upline aku lah macam ni. Aku tak berjaya ni sebab okay, kalau korang dengar kan, I dengan Nadia start dulu sama-sama tak pandai kan. Tapi bukanlah Nadia tu tak pandai sangat. Dia ada juga ajar I. Dia tolong juga I mula-mula buat presentation apa semua. Ada nama upline kan. Kan dia tolong. Nama pun upline. Okay. Cuma I nak bagi tahu dalam keadaan meraba-raba lah, masih meraba-raba. Tapi kalau kita letakkan tanggungjawab kita ni nak berjaya pada tangan upline, sadaqallahul azim. I dah lama masuk kubur. Tak jadi game dah hari ni. Agree. Sebab Kak Liza pun macam tu. Because my upline is my brother. So Kak Liza, sebelum Kak Liza join, dia kata business ni sangat bagus. Bila Kak Liza join, dia stop. Faham. Faham perasaan tu. Kan? So maksudnya pada Kak Liza adalah your upline adalah orang yang Allah datangkan sebagai pembuka tuah peluang lah. Macam tu. Tetapi the business to make it successful is you. The choice is in your hand. Decision is in your hand. So kalau misal kata you nak suruh upline you, ingatkan you upline you ada tersentak ke, nak suruh pujuk dan sebagainya, Kak Liza ni tak ada siapa yang pujuk. Kita pujuk diri sendiri. Because Kak Liza rasa apa tahu Min? Because our big why is very important, is very big. So kita tak ada masa nak layan gosip-gosip ke apa ke, nak suruh gosip lah kan. Dapat pahala semua macam tu kan. I selalu cakap dekat diri I macam ni tau. Kalau kawan-kawan I tengok banyak sangat masa diorang pergi buat benda lain selain daripada buat sale. I pujuk diri I cakap macam ni. Tak apalah, diorang nak orang kaya agaknya. Aku ni bukan kaya. Aku tak boleh samakan diri aku macam diorang. I selalu cakap macam tu. Tak apalah, entah-entah dalam akaun dia dah ada 200,000 agaknya. Kan? Tu pasal dia okey je tak ada sale. Aku tak boleh. So I selalu cakap macam tu dengan diri I. Jangan ikut-ikut orang. Periuk orang lain-lain. Betul.
Pre orang Betul. lain-lain. Kalau dia nak berzumba ke, dia nak berhuha ke, tak salah. Itu dia orang punya hak. Ya. Kan? Bukanlah I kata, apalah dia orang ni tak buat sale. Malas ni. Tak kata macam tu. Itu dia orang punya hak. Dia orang mungkin kaya. Dia orang mungkin ada duit. Kan? I ni yang bersalah kalau tak buat. Sebab I ni tak ada Kita ada duit. tanggungjawab Min. Ada tanggungjawab. Kan? Yes. Okay. So how about you and your team? Maksudnya, do you think it's responsible to make your team to be successful? Of course. Okay, I share satu story. Tadi Kak Liza cerita yang bila Kak Liza dah join, abang Kak Liza tak buat pula kan? Okay, I pernah melalui situasi tu. Min, okay ke kita extend sekejap Min? Dah 10:10 dah Min, sekejap je. Okay. Extend sikit Tak perasan masa. Okay. I pernah melalui situasi tu sekejap masa IAS. Masa IAS, Nadia masa tu nak berehat. Sebab dia kata dia ada offer lagi bagus. Yelah, everyone challenge lain-lain kan? I sendiri pun, I tak salahkan Nadia, I sendiri pun. Okay, bila kita buat kerja kita dengan bagus, ramai orang nak pinang kita tahu. Ramai sangat orang nak pinang kita. Pinang apa? Bukan pinang ajak kahwin maksud I. Ni kita cerita konteks bekerja, okay? Pinang bekerja. Customer I sendiri ramai nak recruit I. Customer I ajak offer I company, suruh I jadi director, suruh jadi offer I untuk jadi dia punya marketing leader in their company. Ya, macam-macam. Macam-macam offer. Bila kita buat bagus, orang pun sukalah nak offer dengan kita. Tapi I fikir I pada masa tu I fikir aku jadi bagus hari ni sebab aku dididik. Kalau aku pergi ke sana, kan, tu pertamalah. Kedua, aku ada tanggungjawab kat sini. Sebab I suka suruh downline I berhenti kerja. Kan? I suka sebab I dah experience. Dulu kan I tak dapat nak full time. Ingat tak yang I nak berhenti kerja bos I tahan I tu? Yep. I tahu nak buat sales masa part time ni limited. Sedangkan I boleh buat lebih banyak lagi. Kan? Jadi sebab tu kalau I recruit, I memang suruh full time. Jadi I suruh full time. Jadi bila Nadia bagi tahu dengan I, my upline bagi tahu dengan I, dia ajak I follow dia. I masa tu tak ada fikirkan orang lain. I nampak muka downline I dengan klien-klien I. Sebab macam downline I sampai pegang tangan I kalau dia orang berhenti kerja. Dia pegang. Kak Min, tolonglah Kak Min. Saya dah tak ada kerja lain. Ni je kerja saya sekarang. Kak Min, tolong saya ya. Boleh ke I tinggal? I tak boleh tinggal. Orang ni dah percaya I, kan? So memang hope kan? Jadi I selalu cakap pada diri I, aku takkan jadi GM hari ni kalau sebab aku tak merekrut. Sebab tu I cakap pada downline I pun sama. Kalau kita nak berjaya, rekrutlah. Sebab kadang-kadang bukan upline kita yang bercakap banyak dengan kita, tapi downline kita. Downline kita bukanlah mengajar kita. Sebenarnya directly, tapi indirectly. We are also learning from them. Kita mendapat kekuatan daripada dia. So kalau kita nak berjaya, kita rekrut. Sebab kita ada orang atas jaga kita, orang bawah kita pun jaga kita sebenarnya. Bukanlah bila kita ni jadi upline, kita macam ni, kita yang menentukan masa depan dia orang. Tidak. Kadang-kadang dia orang juga sebenarnya yang menentukan masa depan kita. Bagi impact pada keputusan kita. Sebab kita rasa macam ni Min. Kita rasa bertanggungjawab terhadap kejayaan dia orang. Ya. Dan customer pun. Ada customer yang Min, betul Min, I invest dengan you ni, you akan jaga duit I, you tak pergi mana Betul. Kan? Betul. Jadi sama juga bila kita jadi downline kepada seorang upline, kita kena jadi seorang downline yang bagus, seorang downline yang loyal. Itulah yang I buat. I appreciate. I sampai hari ni I ingat kenang jasa Nadia yang ajak I, yang apa? Yang buka jalan dekat I ni untuk join unit trust.
industri ni. Kita Sebab tu sama Min. Awak dengan Nadia, kalau kita ada event, awak memang confirm roommate dengan Nadia, Kak Liza, Kak Nomi. Kan memang kita confirm ada betul. orang kata kita jumpa bilik belakang-belakang tu kan. Kan Betul. awak dengan Nadia, Kak Liza confirm dengan Nomi punya kan. Okey. Kejap Kak Liza baca komen Dahlia ni. Masa kena offer rasa macam kita ni dapat seruan tinggal semua ni ke macam mana? Aduh ya. Okey. Lagi satu Min, untuk pengetahuan semua game Min ni pernah melahirkan seorang game Hafiz. Jadi apa perasaan Min bila dapat melahirkan seorang game Min? Perasaan dia tu bangga. Kita rasa dia macam mana nak cakap, berjaya. I belum ada anak yang dah bekerja. Agaknya perasaan dia macam tu lah. Maksudnya dah lepas tanggungjawab aku. Dia macam ni Min, akak tahu Min nak cakap. Min tak ni. Berjayanya seorang anak tu adalah kepuasan kita sebagai seorang leader. Dia rasa macam mana dia dah boleh berjalan sendiri. Ya, ya. Dia dah boleh berjalan sendiri. Bangganya aku. Dia boleh berjalan sendiri. Agree. Min, are you okay? Janganlah awak cakap macam tu, akak pula sedih. Aduh, hai kau ni Min. This is actually how the leaders feel when the downline success is a true love. Okay, memang kita nak kita punya team berjaya lah. Aduh, kau ni Min. Aduh, see? Tak ada lain kan sebenarnya. Dia bila kita dengan downline ni, kita nampak dia daripada dia tak tahu apa-apa. Agree? Dia punya rasa bangga tu kan macam kalau kita tengok dia daripada jauh pun rasa macam mana satu kebahagiaan yang dia dah boleh terbang. Yeah. Kan? Yes. Aduh, kau ni Min. Okay, susah nak digambarkan lah. Dah sengau dah agak dah. So, what do you call that? Meaning, so rasanya macam they won't understand. They won't understand sampai dia jadi kat kita how we feel bila downline kita sukses. That is actually our success. Sebab jenis I dengan Hafiz tu lama. Dia join I tahun 2007. Ujung tahun 2007. Dia jadi game tahun 2014-2015 kot. So dah macam adik kan? Yeah. It's dah our macam family. Our team is our family lah kan. Kita memang as a genuine leader, kita memang nak team kita sama-sama berjaya. Tu je niat kita kan. Tapi itulah biasalah sebagai mak kan, kita kadang-kadang menegur anak sebab kita sayang. Kita tak nak dia langgar dinding, kita tak nak dia accident. So that's why kita tak nak dia luka. Dia luka kita susah hati. Ya. Aduh, hai. Sabar je lah. So macam tu lah sebagai seorang leader, you all tak macam Gamin cakap tadi tu, recruit. You all recruit then you understand apa yang seorang leader nak daripada dia punya team. Okay, disebabkan ada pula lah scene. Kau ni Min, akak tak pernah menangis Min. So, apa tu orang kata? Okay, it's already 10:18. What is your encouragement word means? Kata untuk encourage diorang ni. Okay, my encouragement is kita ni, masa depan kita tu macam kain putih tau. Yep. Macam kain putih. Siapa yang mencorakkan? Kita. Dan juga orang yang kita benarkan. Siapa yang kita benarkan? Benarkan, pegang kain putih kita tu. Yes. So it's very important. Kita kena jaga circle kita. Kalau kita nak sukses, kita jaga circle kita. Tapi kita sendiri pun kena pandai motivasikan diri kita sendiri. Kita kena pandai upkan diri kita sendiri. Kita kena pandai buat tindakan. Jangan bertangguh.
Jangan bertangguh dan jangan rasa ada keterbatasan. Keterbatasan tu maksudnya adalah aku tak boleh buat ni sebab ... Aku tak boleh capai ni sebab ... Remember, tak ada ubat, tiada sakit yang tak ada ubat. Allah dah cakap, tak ada sakit yang tak ada ubat. Maksudnya setiap benda possible. Cuma kita kena pergi cari jalan. Macam mana nak buat? Contoh, customer reject kita, mesti ada angle yang customer ni boleh accept aku. Sebab dia beli je benda lain dengan orang lain. Dengan aku je dia tak beli. Kan? Mesti ada angle. Cari. So sebenarnya ada banyak. I percaya Kak Liza sendiri pun banyak tips nak bagi pada, dah bagi pun kan, dekat team, dekat orang sekeliling. Never give up. Jalan terus. Buat terus. Jangan bertangguh. Jangan banyak fikir. Nanti paralyzed. Buat je. Too much of analyze will result you in paralyzed. Yes. Jangan ikut-ikut orang. Kan? Orang terjelongkang, kita terjelongkang. Jangan. Kita buat. Follow leader. Leader yang dah sukses. Dia tahu, dia nampak apa yang kita belum nampak. Dia nampak jalan kat depan kita. Kita ikut je, insya-Allah selamat. Kan. Alright, Kak Liza baca komen sikit. Apa? Lolo. Tak apa game, tak apa. Game next will coming. Love you all game. Saya dapat rasa apa yang game rasa, macam anak yang dah pandai jalan. Love you always. Thank you. Alright. Love you guys. So Kak Liza harap dengan sharing game Minda hari ni, tak pasal-pasal lah Kak jadi sengau. Okay. So actually because kita orang dah 15 tahun sama kot. Kita orang pergi our first trip which is Bangkok untuk new consultant pun sama. So maybe itulah agaknya ada, what do you call that, dia panggil apa? Apa dia panggil lah? Persamaan kat situ lah kot kan, kita rasa. Dan Gamin pun dah melahirkan game juga. Kak Liza pun dah melahirkan game. So kita memang nak anak didik kita berjaya je Min kan. So okay Min, thank you so much for your sharing. Kak Liza harap Min dilimpahkan ruah lagi rezeki dari pelbagai arah. Sehat tubuh badan, sentiasa ceria. InsyaAllah rezeki memang masuk je dengan kita. InsyaAllah, amin. Alright. Amin. Terima kasih Kak Liza dan semua bersama mendoakan juga kejayaan untuk kita, downline kita, klien-klien kita. InsyaAllah sekarang ni investment tengah bagus kan? Jangan lupa ajak customer masuk. Bila lagi nak dapat peluang macam ni? Chemistry. Yes, betul. Ada chemistry sebab sama masuk. Game Rosli kata, miss you Min. Rosli. Dengan Rosli ada sejarah tu. Kan. Lepas Thank tu you, Rosli. dia kata take care Min and Liza. Yes, we will. InsyaAllah. So itu saja guys. Thank you so much for watching us. Take the action. InsyaAllah. Don't delay your success. Be the best version of you. Break your own record. Buatlah terbaik. The choice is in your hand. Do it now. Okay guys. Assalamualaikum. Bye. Thank you Min.